Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Hari ni kita buat awal sikit tuan-tuan sebab saya ada urusan lagi. Awal sikit ada banyak benda kita nak bincangkan untuk malam ni. Apa tak naik Siapa yang telah beramal, yang tengah beramal malam Jumaat ni, teruskan. Teruskan nanti boleh tengok siaran ulangan. Yang masuk ni tolong share. Malam ni awal sikit. Siapa ni? Ghazani Baharudin tiba-tiba masuk Turi ni dah. Lah ni depa habang pula DAP lebih haram dari arak. Habis tu masa pemimpin utama depa berjubah dan berserban peluk YB Lingkit Siang tu peluk makhluk haram ke? Yang Nanti kita jawab. Tidak ada masalah apa. Kita boleh jawab. Simpan dulu soalan tu. Sementara tunggu rakan-rakan kita masuk tu, saya boleh jawab lah sikit lah. Dia persoalannya masa kita bersama-sama dengan PH dulu. Dia punya alasan Pakatan Harapan ni adalah nak reform institusi. Reform institusi ni bermaknanya nak mengubah institusi ataupun pentadbiran negara lah. Yang mana bagi mereka pada waktu itu mereka mengatakan bahawa banyaknya penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Namun yang demikian, apabila Pakatan Harapan menang dalam kerajaan pada PRU 14, rakyat sendiri melihat benda ni fakta, bukannya benda-benda yang kita nak reka-reka. Mereka tidak menunaikan apa yang mereka janjikan. Mereka tidak tunaikan apa yang mereka janjikan, malah mereka bersikap yang sebaliknya. Mereka buat benda tu. Yang mana mereka kata salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya, mereka buat benda tu. Mereka membebaskan Lim Guang Eng daripada pertuduhan di mahkamah dan sebagainya. Waalaikumsalam Abang Sabran dari ya. Mereka orang kata membebaskan Lim Guang Eng, membuat lantikan politik, pecat ikut suka mereka dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka cuba untuk buat reform perlembagaan, bukan reform institusi. Reform perlembagaan dengan membawa kenyataan-kenyataan yang bersifat chauvinis, rasis dan sebagainya. Itu sebabnya yang menyebabkan bersatu tinggalkan, sebab atas dasar matlamat dan prinsip. Sebab mereka tidak ada prinsip dan mereka tidak memperjuangkan matlamat yang mereka nyatakan sebelum PRU 14. Ini yang jadi masalahnya. So atas dasar prinsipal, atas dasar prinsip, atas dasar maruah, atas dasar integriti, bersatu meninggalkan dan mengatakan bahawa DAP ni haram. Haram sebab apa? Penipu besar. Fidasti Abdullah, Waalaikumsalam. Nazri Musa, Aduka Bonaka, Syam Syamila, Muazzam Mustafa Bakri. Selepas tertubuhnya Kerajaan Perikatan Nasional, maka semua kes-kes mahkamah ni dibuat semula. Kes kepada Lee Guang Eng, kes kepada anak Mat Sabu, kes kepada semualah. Dibuka semula. Muhammad Taufik, Waalaikumsalam. Anwar Rizal, Nik Ishak Ni'mat. Hak Long Bentayan, Syam Syamila. Jadi sebab itulah kita kena memahami lah. Nak cerita nanti saya rasa Tok Wan boleh cerita kot benda ni. Sebab soalan ni banyak soalan ni banyak sering kali di orang kata dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Waalaikumsalam. Hasan SMS di Twin, Pak Tamwin, Arul Syakira. Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian tuan-tuan semua. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, dan Yusof Pak Ngah, Dizul Chelsea. Pak Long Bentayan.
HM ke apa ni? Kaza Rose Sky. Waalaikumsalam. Lee Abdullah Sli, Sobri Rejat, tangguh bayaran cukai Najib. Aziz Abdul Aziz. Waalaikumsalam. No DAP, no PKR, no UMNO. Ya, betul tuan. Tuan, minta izin malam ni. Sokok sikit tu. Sokok lah. Baharudin Rahman. Okey tuan, antara realiti dan fantasi. Muhammad Hafizuddin. Waalaikumsalam. Muhammad Syarin. Waalaikumsalam. Teruskan perkongsian tuan-tuan. Esok jangan lupa tuan-tuan, kita ada bersama dengan MKT. AMPT bersatu, iaitu Dr. Faiz Naaman, yang tajuknya Aspirasi Anak Muda dalam PRN Melaka tuan-tuan. Muhammad Adham, Hairi bin Taib, Zarudin Kamarudin, Ijan Salam. Waalaikumsalam. So, sesiapa yang nak tanya soalan sebelum live tu, boleh hantar my WhatsApp kat saya lah. Hantar my WhatsApp nak tanya apa kat Dr. Faiz Naaman supaya saya boleh masuk dalam slide. Muhammad Zuki Osman, nak buat video pun boleh. Nak buat video, hantar my video lagi cun. Kita play muka dia tanya soalan. Ibrahim Ali, Pak Lan Lanos, merbuk stabil Merbuk stabil, apa maksud tu? Waalaikumsalam tuan kepada sesiapa yang memberi salam. Nur Mawati Mat Yusof, Pak Long Bentayan and the gang. Ada gang pula dah lepas ni Bersatu ada 13 kursi je, lagak nak jadi Abang Long besar. DAP kursi banyak, tentulah kena dengar cakap DAP dengan PKR. Macam tu pula lantak pi. Mereka tu adalah progresif Parti Bersatu ni konservatif. Bawa kita nak dengar cakap mereka, tentulah berbeza daripada sudut orang kata apa, ideologi pun dah berbeza dah. Roslan Lan, adakah kerana dia lebih kursi, ideologi apa dia bawa pun kita nak kena ikut? Itu salah dia tu. Mak Izan, Wan Narul S. Fendi, Sabdin Kayun, Pak Long Bentayan. Kalau Fi nak turun Melaka PRN nanti, bagi tahu Pak Long. InsyaAllah Pak Long. Saya pun tak tahu ni, saya kena siasat ni, ada satu kes ni, saya cerita. Ibnu Hamid, Rashid Acok, sinematik sekarang buat sinematik pula dah. Muazzam Mustafa Bakri, Fik, sekarang ni musim bank tarik kereta, betul ke ni? Bagi mai bukti kat saya nak tengok. Satgi benda yang salah sebut ni mampu kan. Zarudin, Kamarudin, Paparin. Paparin Naga Danok. Danok buka dah pakcik. Danok buka dah dia kata. Ada Muhammad Taufik ya, 3 menjeruk. Arus Syakira, Yus Ismail, Nasri Ahmad, Noliah Jamil. Waalaikumsalam. Ada sesiapa yang memberi salam. 3 menjeruk tuan-tuan, lagi kita bincang. Kita ada. Saya baru bersembang dengan seorang yang berbangsa Cina. Duk sembang dia pasal benda ni semua lah tuan-tuan. Share lah tuan-tuan. Share lu biasalah lah awal lagi tuan-tuan. Habis-habis berita orang tak ada makan, tak ada apa start live mana ada nak masuk. Wah, hati Syafiq Alim pun. Malam ni ada benda nak bincang dengan rakan. Dia pun bawa telefon Epic Fidos. Waalaikumsalam Epic Fidos. Paul mana? Paul hampa bubuh dalam tu, semua trooper kita tengok semua cyber trooper tak payah sembang. Awal-awal tu dah genuine elok dah. Lepas tu kita apa heran. Tengok naik sampai 1000, cek balik tengok Allah semuanya fake account duk sembang apa. Kes tu kita delete buat semua notification. Pak Lang Lanos. Debat gambar cun fit pakai phone apa? Phone lama, tapi lah ni iPhone dia boleh update dia punya iOS dia tuan-tuan. Tuan-tuan update pi iOS 15.0.2 tak silap saya. Lepas tu tuan-tuan slide turun, dia boleh buat portrait. Masa live tu dia boleh bagi jadi portrait tuan-tuan. Bukan phone baru, phone apa, tak ada. Phone lama, phone yang sama juga, cuma update dia punya firmware dia saja. Muhammad Asri, Awiwi, Zawawi Osman, Edi Putra, Syamdek Narong, Yusuf Pak Ngah, jom ikut Fik turun Melaka. Ya, Pak Long Bentayan. Saya tak tahu lagi Pak Long nak turun dengan siapa Pak Long. Duk tunggu jugalah. Ada rakan-rakan abang lah kata jom kita pergi sekali apa semua. Saya kalau takat nak pergi turun jalan, saya tak mahu
Kalau kata turun ada mereka buat speaker corner ke apa kan, kita nak pergi ni ke apa sikit-sikit kan, bantu sikit-sikit tu saya mau buat je sikit-sikit kan, bantu kan, sebab kita nak berkorban untuk parti. Melaka pergi berjalan tu, baca buku sejarah Melaka banyak dah. Pi dulu pun duk pi tengok macam-macam dah di Melaka tu. Zari, waalaikumsalam. Awek Adi, kereta kawan aku pi store habis 6K, apa benda ni? Settle upah 1.5K, kereta kawan aku. Kereta kawan aku pi store habis 6,000, settle upah 1,500. Tak faham boh. Kita tak faham ni. Ubah sikit. Bahasa Kelantan tu ubah sikit bagi boleh baca. Jangan pekat sangat. Kita baru nak belajar Kelantan ni. Kita duduk dulu. Duduk lepak dengan orang tani. Bunyi dia lain sikit. Zul Empire Prisma. Waalaikumsalam. Akmal Reza. Waalaikumsalam. Jom pi Danok pi pondok saya mau. Kalau pi tu saya tak mau lah. Pi tempat-tempat benda-benda pelik-pelik ni kan. Aniza Abdullah Zapan Tatuyo. Castello 2 Azmi Samad. Nick Kel. Waalaikumsalam daripada Kota Baru. Set kita daripada Kota Baru. Set kita yang pecah boh. Syah Nirwan. Saleh Muhammad Mokhtar Bravo. Fauzi Yaakob. Abdul Wahid Lembah Pantai Utara Pakcik. Yusuf Pak Ngoh, Roslan Osman. Okey, tuan Mana awet adik kita tadi tu? Bagi boleh baca sikit. Kita tak apa nak faham Zaidi Amy, upah tarik. Upah tarik. Salafi, bagi tahu. Waalaikumsalam. Upah tarik Remo hantar ni. Mari WhatsApp. Hantar WhatsApp ke Messenger ke. Jangan call, kita tengah buat live. Dia mau hantar WhatsApp, Messenger ke apa ke, bukti ke apa, boleh kita check, boleh kita bahas dan segalanya. Boleh kita tanya dengan Abang Razak kita. Abang Razak dia repo juga. Z Pilot, Rosli Ismail, Halim Mustafa, Sultan Fad, Muhammad Tarmizi, Muhammad Fa'ud, Basirun Santiak, Sultan Fad peserta malam ni antara realiti dan fantasi. Waalaikumsalam kepada siapa yang memberi salam. Ayu Fatimah Ayu, waalaikumsalam. Sultan Fad waalaikumsalam. Okey tuan. Anak laut. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Selamat sejahtera. Kepada mereka yang bukan beragama Islam. Okey tuan. Yang pertamanya tuan mukadimah kita nak cakap di sini Saya tadi baru dihubungi oleh orang kata dihubungi oleh daripada IPK ke IPD. Tanya berkenaan dengan live saya lah. Tanya berkenaan dengan live saya duduk mana dan sebagainya. Jadi isunya di sini adalah kerana saya tanyalah sebab apa. Ni saya nak kena bagi statement ke apa. Rupanya adalah kerana kritikan terhadap Perdana Menteri. Benda ni lawak tuan. Jadi saya pun bincang lah dengan tim dan sebagainya. Bincang semua ni. Sembang ni pak. Jadi dia macam ni tuan-tuan. Masa dia, okey, yang pertamanya kita kena tahu. Yang pertamanya dalam politik benda ni biasa. Takkanlah kita tak boleh nak kritik langsung Parti UMNO atas dasar kerana Perdana Menteri adalah daripada UMNO tu sendiri. Jadi benda ni jadi pelik. Sebab apa? Perlembagaan menjamin kedudukan kebebasan bersuara dan juga bercakap. Soalnya sekarang ni, adakah perkara itu jenayah? Adakah perkara itu jenayah? Jenayah ni kalau ada perbuatan subversif, perbuatan yang contohnya nak berperang dengan kerajaan ke, nak apa lagi? Nak merampas kuasa ke, nak buat orang kata rusuhan, itu ataupun nak buat perhimpunan haram dan sebagainya, itu adalah satu bentuk yang jenayah. Tetapi adakah perkara-perkara kritikan ini dipanggil sebagai jenayah? Sekiranya dipanggil sebagai jenayah, saya nak tanya juga persoalan. Pada zaman Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia menjadi Perdana Menteri, dan saya nak tanya berapa kertas siasatan yang telah dibuka kepada Lokman Nur Adam dan beberapa orang yang lain yang menghina. Dia bukan kritik, menghina. Lokman Adam memanggil kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai
sebagai si tompok kan. Lepas tu memfitnah Azmin Ali dan sebagainya kan. Memfitnah ini adalah jenayah kan. Dia di dalam defamation kan. Sebab apa? Sebab sekiranya benda itu tidak dilaporkan di dalam akhbar ataupun tidak berlakunya kes di mahkamah yang dilaporkan kepada pengetahuan umum, apabila dia menegakkan benang itu sebagai orang kata apa, dia menegakkan perkara itu sebagai contohnya, dia menuduh Azmin Ali ini sebagai semurik dan sebagainya, maka dia adalah di bawah Defamation Act. Dia boleh digelar sebagai fitnah, dan fitnah itu adalah satu jenayah. Kenapa tidak ada kertas siasatan dibuka? Jadi ini yang kita tanya sebenarnya. Sebab apa? Negara kita adalah negara demokrasi. Negara kita adalah negara demokrasi yang mengamalkan prinsip kebebasan bersuara dan juga bercakap. So dia tidak boleh menyekat benda ini, sebab benda ini adalah termaktub di dalam perlembagaan. Sekarang ni sebab tu saya kata, di dalam mana live saya yang saya kata Ismail Sabri bodoh, bangang sebagainya, tidak ada. Apa yang kita kritik adalah apa yang kita tidak setuju, dan benda itu dikeluarkan juga oleh kepimpinan tertinggi kita. Yang mana apabila terbentuknya kerajaan sekarang ini dengan jelas, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan surat yang mengatakan bahawa dia tidak bersetuju sekiranya kes mahkamah digugurkan. Dan apa yang kita kritik sekarang ini adalah melibatkan kluster-kluster mahkamah yang mana perlu dijawab oleh beliau. Sebagai contohnya kes melibatkan Datuk Ihsanuddin, kes melibatkan Mat Maslan, kes melibatkan Najib Razak, Zahid Hamidi dan sebagainya. Dan perkara ini perlu dijelaskan. Macam mana pasport ni boleh keluar dan sebagainya. So sekiranya mereka nak bagi parti mereka relevan, ataupun mereka nak orang menyokong kepada parti mereka, maka mereka kena ada integriti. Mereka kena ada integriti dan mereka kena ada moral moral value yang tinggi. Bukan hanya sekadar menggunakan undang-undang untuk memerangkap orang dan sebagainya. Sebab benda ni tuan-tuan, siapa yang duduk dalam medsos ni, orang kata apa, sedia maklum lah. Kita tahu lah. Sebenarnya dipanggil untuk kertas siasatan dibuka, ataupun dipanggil untuk ambil keterangan ni hanya semata-mata nak rampas FB semata-mata saja. Sebab apa? Banyak kes tuan-tuan kena. Mana ada kes yang awak pergi ke mahkamah pun. Semua panggil, ambil siasatan, okey, serahkan telefon, serahkan password Facebook, serahkan email dan sebagainya, lepas tu diam. Lepas tu kita pun nak kena buka FB baru. Sebab itulah apa yang kita nampak, benda ni lazim dibuat oleh UMNO sendirilah. Sebab tu apa yang kita nampak ini adalah sebagai sebuah sekatan kebebasan bersuara dan bercakap, tuan-tuan. So benda ni saya rasa dia adalah bukan salah satu bentuk jenayah, tetapi hak yang telah dijamin di dalam perlembagaan persekutuan, yang mana semua orang rakyat Malaysia ada hak tu, dan dia perlulah dilindungi. Sebab apa? Kita nak memastikan negara kita bukanlah sebuah negara yang orang kata berkuku besi, tuan-tuan. Bukanlah sebuah negara yang berkuku besi ataupun negara yang mengamalkan komunis, tuan-tuan. Ini bukan negara orang kata Korea Utara yang mengamalkan komunisme dan sebagainya. Ini bukan negara Nazi, tuan-tuan, Hitler. Yang kena semua macam ni semua kan. Jadi tak, bukan. Negara kita memang kita ada jamin benda tu ada dalam perlembagaan. Dan perkara itu dilindungi. Setiap orang rakyat Malaysia dilindungi. Dan sekiranya mereka rasa tidak bersetuju, maka buatlah betul-betul. Rakyat berhak untuk mengutarakan pandangan mereka. Ni kenapa bagi Najib pasport, kenapa bagi Zahid Hamidi pasport. Rakyat berhak untuk tanya. Rakyat, dan bertanya itu tidak salah. Bertanya itu bukan sebuah jenayah. Bukan satu jenayah, tuan-tuan. Bertanya itu adalah orang kata hak rakyat untuk orang kata bertanya kepada kerajaan. Sekiranya nak rakyat suka ataupun sekiranya tidak mau rakyat bersuara dan sebagainya, buat betul-betul. Mana ada orang yang tiba-tiba dia nak pergi menyalak, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan. Mana orang ada, mana ada orang yang buka-buka live dia terus menyalak, Mana ada? Dia mesti ada sebab. Sebab apa dia marah, sebab apa dia menyalak dan sebagainya.
Kan? Dia bukannya mana ada apa nama ni? Dia buka-buka FB ya, terus hentam kan. Tu orang gila orang panggil. Kan? Yang tu orang gila orang panggil ya. Orang yang waras dia tidak akan buat benda tu lah. Kan? Dan kita heran lah, sepatutnya mereka tidak perlu ambil tindakan lah kepada orang kata apa, influencer kat dalam medsos ni. Kan? Sebab apa nama ni, sebab apa tuan-tuan? Kebanyakannya mereka yang berkongsi cerita kat dalam media sosial ni, dan mereka berpandukan kepada laporan berita. Dan so sekiranya nak mengaitkan dengan jenayah, maka tindakan itu haruslah diambil kepada orang yang menerbitkan. Orang yang menerbitkan itu adalah orang kata apa nama ni, berita dan juga newspaper tuan-tuan. Dan mereka ini yang menerbitkan. So mereka ni lah yang kena dulu sekiranya benda ni tidak betul. Sebab apa? Kebanyakan lah sesiapa pun yang buat live dalam media sosial ni semuanya, saya boleh bagi tahu majoriti lah, sama ada dia menulis di dalam bentuk penulisan ataupun dia buat secara videografik macam ni tuan-tuan. Dia semuanya, dia punya orang kata apa, isi-isi yang dia cakap tu semuanya beralaskan ataupun berpandukan kepada orang kata apa, berita terkini ataupun berita yang disiarkan hari ini. So orang kata apa, majoriti buat macam tu lah. Sekiranya benda-benda ini menyalahi undang-undang, maka hapuskanlah semua warta berita ni semua tuan-tuan. Yang surat khabar ni semua haramkanlah. Okey tuan-tuan, itu adalah sebagai mukadimah tuan-tuan. Itu adalah sebagai mukadimah untuk malam ni. Okey, ramai juga tuan-tuan orang duk WhatsApp saya, duk Messenger saya, duk komen dan sebagainya. Mereka menyatakan bahawa Esme Mak Isa ni sekarang ni dah menyokong Bersatu. Ramai orang UMNO yang sokong Bersatu dan sebagainya. Kenapa kita duk serang UMNO dan sebagainya? UMNO sokong Bersatu sebab dia nak hapuskan liability dia tuan-tuan. Dia sokong Bersatu sebab dia nak hapuskan liability dia. Dan dia mengharapkan ada pihak yang akan menyokong kesalahan yang dia buat. Di pihak Bersatu pula, tuan-tuan, pandangan sendirilah. Mereka ni adalah liability. Mereka akan mencemarkan imej dan merosakkan imej Parti Bersatu tu sendiri. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ni penuh dengan penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Dan sekiranya mereka betul-betul nak bersama, maka mereka kena amal makruh nahi mungkar. Yang mana pimpinan mereka yang bermasalah, maka mereka kena buang. Dan sehingga ke hari ini, mereka tidak pernah pun mendesak pemilihan UMNO itu berlaku untuk menukar orang kata apa, pemimpin mereka. Dan mereka masih lagi menyokong Zahid Hamidi, Ahmad Maslan, Najib Razak dan sebagainya. Sedangkan mereka tahu bahawa pemimpin mereka ini bermasalah. So sebab itulah kita tidak boleh mengambil pendirian yang sama dengan Esme Mak Isa. Saya tidak boleh mengambil pendirian yang sama tuan-tuan. Dia senanglah tuan-tuan, lembut lidah sebut penyatuan ummah. Sebab apa? Sebab dia tahu. Sebab dia sendiri sedar bahawa UMNO itu lemah dan juga Barisan Nasional itu lemah. Dan mereka terpaksa bergantung dengan parti lain untuk memastikan mereka ini dominan. Dan selepas itu mereka akan memijak parti ni semua. So sebab itulah dia lembut. Yalah tuan-tuan, demi ummah tuan-tuan, saya sokonglah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya sokonglah PAS. Sedangkan mereka ni dululah yang mengutuk hebat tuan-tuan. Mereka ni gila-gila punya mengutuk orang kata apa? Tan Sri Muhyiddin Yassin. So hari ni mereka lembek tengkok dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka lembek tengkok ni kerana mereka tahu bahawa parti mereka ini bermasalah. Dan mereka tahu bahawa parti mereka ini bermasalah dan mereka mengharapkan bahawa sekiranya mereka bersama dengan Bersatu dan PAS, mereka nak menegakkan benang yang basah. Mereka nak mengatakan bahawa pendawaan yang dibuat ke atas pimpinan UMNO itu adalah pendawaan terpilih ataupun pendawaan politik. Dan mereka nak orang di sebelah sini menerima ataupun menelan bahawa pimpinan mereka itu benar, jujur dan ikhlas dan bertanggungjawab dan sebagainya. Sedangkan pimpinan mereka tidak sebegitu.
Sekiranya mereka betul-betul sayangkan ummah dan sebagainya, mereka kena buat apa? Amal makruh nahi mungkar. Dan mana-mana pimpinan mereka yang mungkar, mereka kena jatuhkan. Mereka kena angkat pimpinan mereka yang bersih. Barulah betul. Ini dah duk kata ummah sebab nak suruh orang lain pi cuci tai UMNO. Sepatutnya mereka sendirilah yang kena mencuci parti mereka sendiri. Mereka sendirilah yang kena reset and reborn. Bukan mereka boleh nak bergantung harap dengan orang lain untuk mencuci parti mereka. Ni adalah benda yang salah, tuan-tuan. Dan so, bila kita sebut tentang penyatuan ummah, tuan-tuan. Dan bila kita sebut tentang penyatuan ummah, tuan-tuan. Benda ni, saya bersembang dengan seorang yang berbangsa Cina, tuan-tuan. Dan lepas ni tadilah bersukan, petang tadi, tuan-tuan. And so, benda apa yang dia cakap, tuan-tuan? Sekejap, tuan-tuan. Benda apa yang dia cakap? Dia kata dia pelik, tuan-tuan. Dia pelik, dia kata orang Cina ni bukan ada satu parti, tuan-tuan. Orang Cina ni ada banyak parti. Mereka ada gerakan, mereka ada MCA dan mereka ada DAP. And walaupun DAP mengatakan dia adalah parti multiracial, tetapi dia didominasi oleh orang Cina, tuan-tuan. And so, ini yang dibagi tahu kepada saya, tuan-tuan. Dan orang Cina sendiri, mereka tidak pernah pun berfikir ataupun melaungkan untuk menyatukan ataupun membina muafakat di antara DAP, MCA dengan gerakan tu sendiri. Mereka tidak pernah pun. Sebab mereka tahu bahawa parti politik ini tidak akan bersatu kerana apa? Kerana mereka mempunyai matlamat-matlamat mereka yang tersendiri. Antaranya adalah untuk menyertai di dalam pilihan raya, tuan-tuan. And so, semua ada matlamat yang tertentu. Dan semua berhajat ataupun berharap untuk menjadi wakil dalam sesuatu pilihan raya. And so, memang tidak boleh bersatu. Sebab itulah mereka tidak pernah pun buat, mereka tidak pernah buat slogan pun. Penyatuan parti politik orang Cina dan sebagainya. Mereka tidak pernah buat. Dan mereka tidak pernah buat pun muafakat gerakan DAP dan juga MCA. Mereka tidak pernah buat. Dan apa yang mereka buat adalah orang Cina ataupun kaum Cina, mereka satu hati. Mereka bersama-sama untuk menentukan pimpinan mana yang mereka nak pilih. Bukan atas dasar parti, tetapi mereka memilih pimpinan yang ada prinsip dan berintegriti. Dan ini yang diamalkan oleh mereka semua. Dan sebab itu bila kita lihat di dalam pilihan raya, majoriti orang Cina mereka akan, undi mereka akan tersasar dekat mana. Sama ada kepada MCA ataupun kepada DAP. Memang mereka akan bersama-sama. Memang mereka akan bersatu. Untuk orang kata melantik seseorang wakil ataupun untuk menjatuhkan seseorang wakil yang tidak berintegriti ataupun beramanah. So dekat sini, tuan-tuan, orang Melayu ni duk fikir tentang duk fikir tentang penyatuan ummah muafakat orang Melayu. Nak mencantumkan antara Barisan Nasional, PAS Perikatan Nasional dan sebagainya. Benda ini sukar. Sebab apa? Perikatan Nasional, dia ada prinsip dia. Dia ditubuhkan, ada prinsip, ada matlamat dia yang jelas. Yang mana memang bertentangan dengan amalan ataupun moral yang diamalkan oleh Barisan Nasional sekarang ni. So, macam mana nak terima benda ni? Macam mana nak terima dan macam mana nak boleh duduk sekali dan nak menelan benda ni semua? So, benda ini tidak mungkin akan berlaku dan hanya boleh menjadi sebagai fantasi semata-mata. Realitinya adalah kepada pengundi. Orang Melayu yang perlu buat keputusan. Mereka nak pilih Zahid Hamidi kan? Mereka nak pilih Muhyiddin Yassin. Mereka tahu dah Zahid Hamidi ni penyamun besar. Mereka tahu dah Zahid Hamidi ni rompak harta anak yatim dan sebagainya. Dan kenapa mereka masih lagi nak mengundi kepada Barisan Nasional? Ini yang jadi masalah orang Melayu. Mereka hanya mementingkan hanya sekadar nama parti tu saja, tuan-tuan. Nama tu ya. Nama UMNO, United Malay National Organisation. Oh, ni parti Melayu. So, kena
kena sokong dia sebab dia parti Melayu. Bukan macam tu, tuan-tuan. Bukan macam tu sebenarnya. Inilah masalah orang Melayu kita. Masalah orang Melayu kita adalah dia bagi undi dengan dia hanya melihat kepada branding parti itu semata-mata. Dia hanya tengok kepada brandingnya. United Malay. And orang kata apa? Gabungan Melayu. Oh, ni Melayu punya. Walaupun Melayu itulah yang merosakkan Melayu, dia tetap juga bagi undi atas sebab nama parti itu ataupun branding parti itu adalah Melayu. Ini jadi masalahnya. Sepatutnya apabila kita memberi undi, apabila kita memilih seorang wakil, sepatutnya adalah melihat kepada diri wakil tu. Siapa dia? Diri wakil tu apa dia, tuan-tuan? Dia ni orang yang beramanah ke? Yang pertamanya dia mesti beragama. Yang kedua orang kata apa? Berpendidikan tinggi, berpengalaman, beramanah, berintegriti, berprinsip dan tidak mempunyai isu-isu. Inilah yang kita nak pilih, bukan hanya sekadar branding dia. Ini tak, tuan-tuan. Orang kata apa? Pejam mata buah pilah Barisan Nasional. Sebab apa? Parti Melayu. Salah. Sebab itu dalam pilihan raya negeri Melaka, di dalam kertas undi itu cuma ada logo parti dan juga nama wakil. Di pilihan raya negeri Melaka adalah menjadi kewajipan kepada rakyat di Melaka untuk mengenali siapakah wakil-wakil yang bertanding. Untuk mereka membuat penilaian. Tambahan pula sekarang ni, tuan-tuan, DAP. DAP dia cuba untuk mengaburi mata pengundi dengan menggunakan logo PKR. Ini adalah masalah besar. Orang kata apa? Sebab apa yang dia buat benda ni, tuan-tuan? Sebab rata-rata masyarakat Melayu hari ini telah pun menolak DAP. Kerana apa? Kerana apabila mereka diberi peluang semasa PRU14, mereka menunjuk sikap dan juga orang kata apa? Moral mereka orang kata apa? Yang sebenar. Mereka begitu rasis, begitu perkauman dan mereka begitu chauvinis sekali. Sebab itulah orang Melayu menolak DAP. Rata-rata orang Melayu bila sebut DAP, dia akan kata apa? Babi. Sebab apa? Sebab dia menolak DAP ini terang-terang. Sebab itu sekarang ini DAP, dia cuba untuk mengaburi pengundi dengan menggunakan logo parti PKR. So rakyat kena tahu. Dia kena kenal. Dia nak pilih kena kenal. Tuan-tuan nak pilih wakil-wakil rakyat ni, tuan-tuan kena kenal. Cek betul-betul. Tengok. Lihat. Orang kata apa? Hama dia betul-betul. Orang kata apa? Sebelum letak undi dan sebagainya. Dan tuan-tuan kena semak latar belakang dia. Adakah dia ni orang yang telus? Adakah orang yang beramanah? Adakah dia ni orang yang mencuri hasiat dan tanah dan sebagainya? So ini orang kata apa yang perlu dibuat oleh pengundi-pengundi dalam PRN Melaka nanti, tuan-tuan. Bergetar sikit, tuan-tuan. Sejuk. Malam ni hujan dia sejuk sikit Sejuk tu dia lagi teruk lah. Anda lumut di dalam perhatian sekarang ni Mahkamah beri interim stay sebab ada alasan istimewa tak dapat jadi calon jika dibumfliskan dan tindakan LHDN adalah secepat kilat. Padahal cukai tertunggak tu mulai tahun 2011 hingga 2017. Ini dah tahun 2021. Kalau tindakan lembaga hasil dalam negeri secepat kilat mestilah mula daripada tahun 2011. Tetapi bila kes SRC, Mahkamah Tinggi telah jatuhkan hukuman 12 tahun yang dipendekkan daripada 72 tahun dan denda 210 juta. Mahkamah Rayuan pula dengan secepat kilat telah menggantung keputusan serta-merta. Sehingga kini penghakiman terhadap rayuan berkenaan belum dikeluarkan. Lembak jasiput babi. Pasport dikembalikan secepat kilat kepada banduan mangkak ni. Wahalkan sedang tunggu keputusan rayuan kes SRC. Kebabian jadian apakah ini? Ya, betul. Dan orang kata apa? Benda ni betul, tuan-tuan. Dan berkaitan dengan cukai ni, tuan-tuan kena tahu. Najib tidak pernah membayar cukai. Pendapatan boleh cukai daripada tahun 2011 sehinggalah kepada tahun 2018. Kau cerita aja parti kau, jangan peduli parti orang Syafiq. Macam tu dia punya
politik sekarang. Benda ni agak pelik lah tuan-tuan. Agak pelik. Sebab apa? Benda ni mestilah diterangkan kepada rakyat. Sebab apa dia tidak boleh memilih UMNO Barisan Nasional? Sebab apa dia tidak boleh memilih PH? Dan kenapa dia boleh... kenapa dia wajib untuk memilih Perikatan Nasional? So hari ni ada orang bagi tahu, dia suruh cerita je pasal parti bersatu. So benda apa kita nak cerita tuan? Okey Okey tuan Okey, yang paling penting tuan. Yang paling pentingnya macam saya bagi tahu adalah pengundi. Yang paling pentingnya adalah pengundi. Yang mana mereka inilah yang kena membuat keputusan. Dan mereka inilah yang kena bersatu. So, orang Melayu Melaka ni macam mana dia nak bersatu? So, dia kena buat style dia panggil sebagai MGM. Member get member tuan. So, sekiranya dia ada pengetahuan, dia dengar live ni, dia kena cerita kat member dia. Dia kena bagi tahu. Dia kena sampaikan kepada rakan dia. Oi, kita tidak boleh memilih PH ni. Sebab PH ni dia punya ideologinya. Dia punya pemikiran dia. Pemikiran dia ni adalah bersifat perkauman. Nak menindas orang kata apa kaum lain. Orang kata apa agenda komunis dan sebagainya. Dan mereka ini juga tidak tahu macam mana nak mentadbir negeri ataupun negara. Mereka tidak tahu tuan-tuan sebab apa? Matlamat mereka hanyalah satu je. Matlamat PH ni adalah untuk merealisasikan impian kita punya non-jubok kita untuk menjadi Perdana Menteri. Dan DAP pula adalah untuk merealisasikan impian yang telah dibuat oleh Kimping dulu tuan-tuan. So inilah yang mereka cuba nak nak meneruskan agenda dia dulu. So inilah bahayanya kepada rakyat di Melaka dan juga rakyat kepada seluruh negara kita. Macam Barisan Nasional ni pula, rakyat di Melaka ni dia kena sampaikan. Dia kena cerita kat member dia, weh nak pilih apa ni, Ketua Menteri Raoh pun curi pasiak. Mereka ni ambil hak rakyat. Mereka curi pasiak dan sebagainya. So mereka kena memastikan, orang Melayu ni kena memastikan semua orang bersetuju untuk mengundi Perikatan Nasional. Dia bermula di dalam sebuah kampung ataupun taman tu. So sebagai ketua kampung dengan ketua taman ni, mereka yang kena main peranan. Kena memastikan ideologi ini. Sebagaimana orang Cina itu sendiri. Mereka bila mengundi semua straight semua. So kita kena pastikan orang Melayu pun macam tu. Okey, semua nak Perikatan Nasional. Semua bagi undi pada Perikatan Nasional. Itulah penyatuan ummah sebenarnya. Penyatuan ummah ni bukan penyatuan parti politik, tetapi penyatuan umat Islam. Umat Islam yang bersatu untuk menegakkan Islam dan menegakkan kebenaran. Itulah sebenarnya penyatuan ni. So penyatuan yang sebenarnya adalah penyatuan kepada pengundi itu sendiri. Kita tidak mahu orang Melayu ni berpecah tuan-tuan. Ini yang kita nak sebenarnya. So semua yang mengundi ni mereka kena dah mesti kena letak dah kat kepala mereka. Mesti mereka kena letak dah Perikatan Nasional. Okey, letak angkah Perikatan Nasional. So semua orang Melayu kat Melaka semua letak Perikatan Nasional. Inilah sebenarnya penyatuan. Inilah yang diamalkan oleh orang Cina tu sendiri tuan-tuan. Mereka cuma ada seorang leader. Leader ni akan bagi tahu, okey, semua undi DAP. Pum, semua undi DAP. Seorang leader ya. Bukan ramai. Macam tu jugalah orang Melayu pun. Orang Melayu kena macam tu juga. Ada seorang kepala ni bagi tahu, hari ni orang Melayu semua undi Perikatan Nasional. Kita bagi semua undi kepada Perikatan Nasional. Inilah yang kita kena buat tuan. Ini yang kita kena buat tuan. Kami anak muda PN malu nak bergabung dengan UMNO. Jangan tanya saya lagi tuan-tuan. Saya kalau kata bergabung dengan UMNO tuan-tuan, live terus off terus live. Live terus tutup terus tuan-tuan. Sebab apa? Muka nak letak mana? Muka nak letak mana tuan-tuan? Okey tuan, soalan tuan Melayu curi pasiak. UMNO jaga Cina.
ceroboh hutan, DAP jaga Selangor banyak kilang haram, rosak alam sekitar. Ya, kita dengar ada macam-macam cerita pasal ambil duit judi, duit arak dan sebagainya. Semoga PRU 15 UMNO terkubur untuk selamanya. Nak UMNO terkubur pada PRU 15, kena pastikan di pilihan raya negeri Melaka, Perikatan Nasional menang besar. Perikatan Nasional menang 2/3 dalam Dewan Undangan Negeri Melaka, automatik PRU 15. Kita boleh bayang dah Perikatan Nasional akan jadi satu parti yang dominan, akan menang besar. Sebab apa? PRM Melaka adalah benchmark untuk PRU 15 nanti. Sebab orang akan tengok daripada sudut kekuatan Perikatan Nasional. Sekiranya Perikatan Nasional menang 2/3 di kursi dekat Melaka, automatik tuan PRU 15. Semua orang kata, oh, betul-betul yakin dengan kekuatan Perikatan Nasional. Sebab itulah tuan-tuan, saya nak seru rakan-rakan semua. Waktu law ni lah, semua rakan-rakan yang bagi tahu kata mereka ni orang parti, jawatan dan sebagainya. Waktu inilah mereka kena betul-betul berkorban. Mereka kena meyakinkan semua orang. Mereka kena berkorban tuan-tuan. Mereka kena berusaha sebaik mungkin. Dan berusaha sebaik mungkin untuk gempur dan juga berjuang di dalam pilihan raya negeri Melaka. Dan ini penting. Bukan pi nak cuti ya, pi bercuti tak guna tuan. Dia kena betul-betul full throttle. Kalau boleh tuan-tuan, 14 hari tu tak mandi. 14 hari tu langsung tak mandi, kempen balik tidur kan. Bangun tidur, kempen, balik tidur, balik tidur, bangun tidur, kempen. Betul-betul punya 14 hari dia tak mandi, tak apa. Kerja dia kempen dia. Tuan-tuan, tak apa. Nikmat dia, kalau kita menang 2/3 kursi dalam PRM Melaka, yakinlah tuan-tuan, saya kata PRU 15, Perikatan Nasional dominan, UMNO mampu terus. Saya beritahu tuan-tuan terus terang, ini telah dibuat penganalisaan ramai orang. Tuan-tuan boleh baca sendiri, kat dalam FMT ada, kat dalam Malaysia Kini ada, dekat UKM Journal pun ada, semua ada. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Kalau kita menang, nak menang dalam pilihan raya ni tuan-tuan, dia bergantung kepada usaha kita. Usaha kita macam mana kita nak engage dengan rakyat, macam mana kita nak meyakinkan rakyat dan juga orang muda. Dia bergantung pada usaha kita. Kalau kita duk buat, undilah. Kita duk buat halal kita ya, memang habis. Sebab itu pentingnya untuk berusaha dan juga pentingnya untuk berkorban apa sahaja untuk memastikan kemenangan kita di dalam pilihan raya negeri negeri Melaka tuan-tuan. Aku potong telur kalau PM menang 2/3 ni. Okey tuan-tuan, save ni Azman brutal ni save dia punya ni screenshot tuan, screenshot. Dia nak potong telur ni Harap dia gunakan profil betul lah. Salam daripada Rembau Waalaikumsalam. Dia nak kerat telur ni tuan-tuan jangan risau Kami akan pergi kerat telur hang ni. Mana-mana parti yang merasa kalah dan terkubur, sila bergabung dengan UMNO Penyamun. Mesti tempat Ulu Banat kan, agak-agak 20 orang tak penduduk tempat tu. PPBM macam nak pupui pelik. Sungguh nak pupui yang kita tahu UMNO yang nak pupui lah ni. Duit tak ada Hafiz, siapa nak payung? Dia nak berkorban dalam politik ni. Macam saya sendiri, saya tak sukalah orang kata bergantungan kepada orang-orang tertentu untuk bagi kepada kita duit. Dia macam ni tuan. Kita nak masuk politik ni, yang pertamanya kita kena tahu politik ni adalah liku-liku lah. Macam zaman dulu kita perang angkat kerih. Macam sekarang ni kita tak perang angkat kerih tuan. Kita berperang dengan berpolitik. So bila kita masuk dalam politik ni, kita kena tahu satu benda. Bukannya setiap masa orang nak bagi kat kita duit. Bukan setiap masa orang nak bagi kat kita duit. Dan segala pengorbanan kita tu orang akan nampak. So sekiranya lah berkemampuan tuan-tuan, sekiranya kita ni berkemampuan, maka kita pilih. Sekiranya kita tidak berkemampuan, kita buat style lain. Kita buat WhatsApp ke, Telegram ke, Facebook ke, Instagram ke, promote lah kan. Dia ada banyak kaedah dia untuk orang kata kita melaksanakan orang kata tanggungjawab kita tu. Bukannya hanya sekadar kita pergi kat situ. So dia, kalau kita masuk politik ni dengan harap kita nak mendapat sumber kewangan tuan-tuan, maka prinsip kita akan lari. Prinsip kita akan lari, matlamat perjuangan kita akan lari, dan di akhirnya apa yang kita nampak duit saja. Apa yang kita nampak duit saja, dan di akhirnya orang akan cap kita apa tahu? Orang akan cap kita lah, dia ni bagi duit je, dia ni bagi duit je, bagi duit dia pergi mana-mana boleh. So orang akan cap kita itu. Sebab itulah daripada dulu sampai sekarang saya cukup jaga dengan bab duit ni.
Apilah tanya siapa pun, saya cukup jaga. Saya cukup jaga. Dan sekiranya kalau orang bagi dalam pilihan raya tu pun pernah lah kan. Jadi bukannya kat dalam satu dululah. Kalau orang bagi pun, kita akan pastikan betul-betul kita buat kerja. Bukan kata kita pergi makan nasi lemak kan, kita pergi makan asam pedas dah. Sebab apa? Sebab bab benda ni bab penting. Dan apa yang saya nak cakap ni adalah siapa yang rasa dia nak pergi lama lah. Kalau dia rasa nak pergi lama, so dia kena buat macam tu lah. Dia kena buat macam tu. So siapa yang ada kemampuan tu lah. Sebab sekarang ni pun di dalam pandemik tuan-tuan. Kita pun dalam COVID-19 dan sebagainya. So bukannya semua orang yang boleh pergi di sana. Bukan semua orang. Jadi kalau boleh lah, janganlah ramai-ramai sangat pergi di sana. Kita biarlah kita punya orang kata apa, AMPT kita pergi di sana. Yang lain-lain ni buatlah style lain-lain sama. Buatlah orang kata apa, Instagram ke, buat TikTok dan sebagainya. Ni semata-mata pergi nak bergambar tuan-tuan. Tak ada function apa. Apa yang kita nak hari ni, prinsip kita kena jelas tuan-tuan. Kita yang pertama, kita nak apa? Kita baca balik Perlembagaan Bersatu tuan-tuan. Matlamat tu, apa sebab kita masuk Bersatu. So benda ni kita kena tetapkan. Apa matlamat kita masuk ni? Apa sebab kita masuk berjoin dalam politik? Sebab apa? Kita nak perubahan. Nakkan perubahan. Nakkan pimpinan yang bertanggungjawab dan sebagainya. So benda ni lah yang kita kena buat. Matlamat kita ni adalah untuk buat perubahan. So perubahan tu macam mana kita nak buat? Nak buat perubahan, kita kena pastikan parti kita menang. So buatlah apa benda pun untuk bagi parti kita menang. Sekiranya kita masuk dengan mengharapkan sesuatu, susahlah, maka prinsip tu akan lari sikit lah tuan. Okey tuan, apa soalan ni? Fik, Esme dah boleh terima Bersatu Fik. Dia ajak kita bergabung demi menyatu rumah. Saya cakap dengan tuan-tuan, mereka cakap ni sebab ada sebab tuan. Bukan kita tak kenal orang mana ni tuan. Kita pun kenal mereka. Dan bagi mereka, bila mereka sokong Bersatu, tidak jadi masalah, betul. Sekiranya mereka sokong Bersatu, hampa undilah Bersatu. Yang hampa nak Barisan Nasional bersama dengan Bersatu ni sebab apa? Hampa nak gunakan trademark Perikatan Nasional supaya orang nampak kepada Perikatan Nasional tu, orang bagi undi kepada Barisan Nasional. Barisan Nasional ni liability tuan-tuan. Mana ada orang gila nak pergi undi mereka? Kerajaan Melaka jatuh sebab apa tuan? Seluruh Melaka tahu. Sebab rasuah hasiah, sebab penyalahgunaan kuasa. Mana ada orang gila? Orang gila mana pun tidak akan pergi undi mereka. Cuma orang yang otak yang akan pergi undi mereka. Rakyat tak undi tuan-tuan. Rakyat sekarang ni semasa pandemik ni tuan-tuan. Tuan-tuan sebut je tentang salah guna kuasa. Tuan-tuan sebut je tentang rasuah yang melibatkan wang yang berjuta-juta. Rakyat akan benci gila babi mereka mereka. So siapa yang nak pergi undi mereka? Ni saya kata memang bagi dia menguntungkan lah. Bagi Perikatan Nasional rugi sebab mereka liability. Mereka liability dan kemungkinan besar PH akan menang. Sebab sekiranya orang tu dia nak mengundi, lepas tu dia terbayang-bayang, Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional. So Barisan Nasional nak letak Raus sebagai Ketua Menteri Melaka. Raus ni yang curi hasiah dan sebagainya. Orang kan letak undi kepada PH. Rugilah kita. Rugi kita, mereka ni liability. Kita ambil mereka. Rugi kita. So macam mana kita nak terima mereka? Dulu mereka balun kita cukup-cukup. Sebab apa? Sebab waktu tu belum keluar lagi cerita-cerita berkenaan dengan mereka. Sekarang ni Perdana Menteri Ismail Sabri tuan-tuan. Hari-hari keluar ni tentang Rosmah punya pasport, Zahid Hamidi punya pasport, KHSI Kabudi. Rakyat baca. Hari ni bukan gaduh beli newspaper tuan-tuan. Hari ni semua ada kat telefon. Hari ni klik je semua ada. Utusan boleh, Metro, Sinar, semua boleh akses lah ni. Bukan nak kena pergi kedai beli RM1.50, RM2. Hari ni rakyat boleh membaca lebih daripada satu berita. Semua dia boleh baca. Kena pula orang yang reti bahasa Cina dan sebagainya, bahasa India reti, semua dia boleh baca tuan-tuan. Sinchu Daily dia boleh baca, Nanyang Siampao. Semua boleh baca kat dalam internet lah ni. Nak apa? Sinchu Daily kat Hamil Nation kan, Nanyang Siampao kan, Malaysia Kini kan, semua dah boleh akses dekat internet sekarang ni. So rakyat semua, orang kata apa, sekarang ni semua dah ada knowledge dan sebagainya. Okey tuan, sekarang kita buat tuan, saya ada high sikit lagi. Okey tuan, saya buka BC sekejap tuan. Kami orang Selangor malu nak bergabung dengan geng penyamun ni. Tak payahlah tuan. Liability kepada kita.
And tuan-tuan pi di mana pun lah. And tuan-tuan pi di mana pun tuan-tuan tanya kepada orang yang bukan berparti tuan-tuan. Tuan-tuan pi sendiri, tuan-tuan tanya dengan mereka pendapat mereka tentang UMNO. Kalau tuan-tuan percaya lah. Tuan-tuan pi sendirilah, pi buat survey sendirilah, pi tanya. Hari ni yang tuan-tuan duk kira sekarang ni dekat orang-orang politik. And dekat friend of UMNO. And dekat friend of Esme, friend of Syafiq Alim, friend Muafakat Nasional, tu semua orang-orang yang berpolitik, tuan-tuan. Lah ni senang, mudah, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi dekat kampung mana-mana kan, aman mana-mana kan, buat survey. Pergi jumpa dengan orang kata apa, masyarakat ni semua. Tanya dengan mereka pendapat mereka tentang Barisan Nasional dengan UMNO tu sendiri. Mereka akan beritahu ni tak boleh pakai macam ni. Rasuah, salah guna kuasa, makan harta anak yatim. Mereka akan beritahu semua benda. So macam mana kita nak pergi dengan mereka? Liability cari mampu cari mampu tuan-tuan. Terjun bila lubang trik sekali dengan dia. Okey tuan-tuan, yang mana nak bisi boleh bisi dengan saya tuan-tuan. Sekejap boleh tuan-tuan. Saya 10 suku lagi saya ada nak kena pergi jumpa orang Ustaz. Saya nak kena pergi jumpa orang Ustaz tuan-tuan. Apa jasa bersatu Abang Mai? Allah, nak abang banyak abang. Jasa bersatu masa Tan Sri jadi Perdana Menteri ni, hadut berlaku sekarang ni, kes turun apa semua ni, semualah Tan Sri Muhyiddin Yassin punya kerja. Apa abang nak bang kan? Hekej permai, lupakan semua ni bang. Belanjawan 2021, berapa banyak rakyat dapat? And mai pula dengan hekej permai, Pemerkasa Plus, Pemulih, berapa ribu rakyat dapat tuan? Usahawan saja pun dekat-dekat 5,000 dapat. 5,400 ringgit kot rasa. Usahawan saja. Yang menega-menega kecil ni, berapa banyak rakyat dapat? Ni hak sekarang ni yang kes turun, vaksinasi cepat ni, semuanya dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang sekarang ni semua claim ya. Orang kata apa? Mae sekarang ni claim ya semua. Palung Mae kita. Yang lain semua Tan Sri buat tuan. Tan Sri dah bagi tahu dah penghujung bulan 10 akan selesai semua masalah ni. Tengok selah ni selesai tak? Okey. Kes turun 6,000. Vaksinasi lengkap. Betul tak? Apa yang dia cakap? Betul lah. Nak cerita pasal bagi tuan. Banyak tuan. UMNO lah ni apa bagi tuan? Apa tak ada? Bantuan apa tak ada? Ni ada member bagi tahu kereta kena tarik dan sebagainya. Duk menyalak tentang moratorium tentang EPF. EPF pun bohong ya. Nak abang kata, bila UMNO jadi Perdana Menteri, EPS 10,000. Mana 10,000 tuan? Citra mana? Langsung tak ada. Elect 10,000 tak ada. Bohong ya. Moratorium pun bohong ya. Abang kata moratorium hampa faedah dan sebagainya. Semua bohong. Tapi pada zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden bersatu, mana ada bohong. Tan Sri berucap hari ni, esok duit masuk dalam akaun dah. Rakyat suka. Alhamdulillah. Nampak muka Tan Sri Muhyiddin Yassin kat dalam TV je. Baca doa, rakyat amin ramai-ramai, amin. Abah, semua orang memanggil Abah. Sebab apa? Tan Sri bagi tahu, Tan Sri dia masuk dalam TV ataupun dia buat orang kata apa ucapan, dia akan bagi manfaat kepada rakyat, bukan macam Perdana Menteri sekarang ni. Dah, Tan Sri Muhyiddin Yassin walaupun orang gelar dia sebagai apa ucapan dan sebagainya, dia berucap saja, esok rakyat tekan akaun duit ada. Duit ada, rakyat atas meja ada makan, tuan-tuan. Zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin saya nak cerita. Semua orang rasa benda ni. Orang menega kedai tutup nak bayar sewa tak boleh. Nampak muka Tan Sri dalam TV je, esok tekan nombor PIN akaun, duit masuk dah. Boleh bayar sewa, boleh sustain business, macam-macam tuan-tuan. And orang yang hakal kena buang kerja, duk risau, syarikat bagi tahu terpaksa mengurangkan kerja sebab apa? Syarikat tidak mampu nak bayar haji. Muka Tan Sri Muhyiddin Yassin masuk je hari ni kat TV, esok majikan dia bagi tahu, anda tidak tidak boleh dibuang kerja. Sebab apa? Tan Sri Muhyiddin Yassin umumkan program subsidi upah. Rakyat senyum, gembira, bersyukur tuan-tuan. Bersyukur sebab apa? Dia tak kena buang kerja sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan program subsidi upah, menyelamatkan kerjaya dia. My Future Job tuan-tuan, upskilling, reskilling. Berapa ramai orang yang dapat upgrade kerja dia. Berapa orang yang mendapat kerja tuan-tuan di bawah program My Future Job.
Lebih 300,000 orang lebih yang dapat. Semua ni adalah kerja mulia Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ni. Nak sembang apa? Nak sembang apa? Najib pun kerja duk belah panda dekat Muzium Negara je. Muzium Negara, dekat Zoo Negara je. Najib masuk TV je, okey, mengumumkan peruntukan untuk panda. Yang bagi kepada rakyat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ni tuan-tuan, cerita ni ayat mata duk berlinang atas ayat mata ni, duk teringat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan saya rasa rakyat di Melaka pun apa yang saya sebut ni, di mata dia berlinang ayat mata sebab duk ingat, oh, Perdana Menteri terbaik dunia. Duk ingat kata Perdana Menteri yang terbaik ni. Berlinang ayat mata, teringat balik, oh, duk kenang. Dia ibarat macam tuan-tuan mengenangkan sesuatu peristiwa yang sangat menggembirakan tuan-tuan. Bila tuan-tuan terkenang balik, oh, Tan Sri Muhyiddin Yassin duk baca doa, Tan Sri Muhyiddin Yassin duk bagi ucapan tentang apa, maklimah dan sebagainya. Berlinang ayat mata, teringat sebab apa? Rakyat gembira di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu saja tuan-tuan, bukan ada apa pun. Itu saja kalau nak tanya jasa, kalau nak tanya pengorbanan Tan Sri Muhyiddin Yassin tu, ya kita nak boleh beritahu. Nak beritahu apa, rakyat semua dah rasa, fakta dah. Dan sebagainya tuan-tuan. PM sekarang, PM kuda kayu senang ditunggang penyamun. Betul lah, kuda kayu tu lembut sangat. Kaldai kita panggil. Kaldai lagi senang. Kaldai lagi senang. Apa ni? Muhammad Nazri dekat Melaka nanti rakyat undi UMNO. Nak suruh rakyat undi UMNO apa? Hak duk komen pun guna fake profile. Gunalah profile betul. Gunalah profile betul, baru betul. Sama aja semua parti tak boleh pakai hampa sembang kami rancak lagi. Rakyat parti je, petang lah bila PAU 15, semua parti untuk kroni, pilih sembang bagi rakyat. Habis tu nak undi siapa? Nak undi siapa? Beritahu lah, semua untuk kroni, nak undi siapa? Abah terbaik, PR relevant for all. Tukar kerajaan pun PH, kami hilang segala bonus, saya tak suka PH penipu. Apa bersatu kencing tak mana? Bersatu kencing tak mana? Saya nak tanya. Bersatu kencing tak mana? Nak bandingkan dengan sekarang ni, lagi kencing dan sebagainya. Abah jatuhkan UMNO, dijatuhkan sebab UMNO jatuhkan Abah sebab hal-hal mahkamah. Ya betul tuan-tuan, ingat lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi tahu sebelum dia meletakkan jawatan sebagai seorang Perdana Menteri, dia bagi tahu bahawa dia digulingkan kerana dia tidak merealisasikan impian mereka-mereka yang nak membebaskan diri daripada kes di mahkamah. Betul tu, JKP banyak membantu peniaga tuan-tuan. Bila type ni mesti saya rasa ni rakan kita ni ayat mata berlinang dia type. Kita orang langsung tak dapat makanan baku, teruk betul orang yang kuasa kat sini tu UMNO bagi kat Perikatan Nasional dapat ni. Member kita yang ni orang peniaga ni, Iskandar Shah ni. Dia type ni mesti dia teringat balik, dia berlinang ni, teringat Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, muka Tan Sri ni teringat ni. Mana dah tak pernah bagi tuan-tuan. Bosku okey tuan-tuan 1 jam lah kita. Jadi tidak adalah manusia yang sebagus Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya harap tuan-tuan rakyat di Melaka nak buat sesuatu keputusan. Tuan-tuan bayanglah muka Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan bayanglah 18 bulan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan yakinlah Perikatan Nasional di Melaka akan bagi sebaik mana yang Tan Sri bagi. Tuan-tuan yakinlah Perikatan Nasional di Melaka akan menang 2/3 ataupun lebih kursi di Melaka dan akan mengagihkan kekayaan secara saksama dan sama rata kepada seluruh rakyat Melaka tanpa ada isu-isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Sebab apa? Sebab ini terang di dalam Perlembagaan Parti Bersatu Malaysia bahawa musuh utama Parti Peribumi Bersatu Malaysia adalah mereka yang salah gunakan kuasa dan juga rasuah. InsyaAllah tuan-tuan yakin dan percayalah orang Melaka tolong pejam. Ingat balik 18 bulan Tan Sri Muhyiddin Yassin jaga negara kita macam mana. Tan Sri Muhyiddin Yassin jaga rakyat macam mana. Nak berlinang ayat mata berlinang, tetapi janganlah berlakunya liningan air mata selepas pilihan raya negeri Melaka. Tetapi pastikan linangan air mata yang gembira untuk nak memangkah Perikatan Nasional dan linangan air mata gembira selepas pilihan raya negeri Melaka, insya-Allah tuan. Okey tuan 1 jam cukup dah tuan
Fit suruh mereka bisi jika cerdik jangan duk jadi bodoh tadak tebing bodoh tadak tebing. Okey tuan baik Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi PM boleh merasa tengok bantuan Ismail Sabri tak boleh rasa apa. Tak ada apa bantuan apa dah tuan-tuan. Bantuan apa dah? Bantuan apa benda tak ada tuan-tuan zaman Ismail Sabri ni. Okey tuan-tuan, janji kepada saya tuan-tuan rakyat di Melaka, janji bahawa teruskan mempromosikan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan promosikan YB Rafiq kita. Pastikan rakan-rakan dan jiran-jiran tuan-tuan semua and selepas ini and diminda mereka Perikatan Nasional sahaja. Okey tuan-tuan lepas ni kita sembang lagi, esok pun kita akan ni juga. Tak payah nak belakan Syafiq buka VC bukan macam kawan-kawan kita takut nak buka macam alasan cakap lah takut. Ya betul Cik Abdullah saya buka depa tak berani, depa masuk rakyat tutup depa lagi, depa diam ni. Okey tuan, setakat tu saja untuk malam ni tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.